Assalamualaikum, salam sejahtera utama TVS 2 November. Saya Lukman Muhammad. Saya Zahriza Awang, ikuti berita ini. Sarawak mencatatkan satu kluster baru di daerah Kuching iaitu kluster Wisma Sebekas. Ini menjadikan terdapat 6 kluster yang masih aktif di negeri ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Uga Ambas mendedahkan kes untuk kluster berkenaan melibatkan dua premis yang berada di bangunan Wisma Sebekas. Kes mula dikesan apabila kes ke-866 menjalani saringan kendiri pada 26 Oktober 2020 kerana mengalami demam dan batuk. Susulan daripada pelaporan tersebut, 7 kes lagi dikesan melibatkan kluster ini. Satu kes merupakan ahli keluarga dan 6 kontak tempat kerja sekaligus menjadikan jumlah kes dalam kluster ini seramai 8 kes termasuk indeks kes. Setakat jam 12 tengah hari pada Isnin, 112 individu telah disaring melalui aktiviti pengesanan aktif yang dijalankan di bangunan Sebekas. Sementara itu, 14 kes positif COVID-19 dikesan di Sarawak pada Isnin. Kesemua kes adalah di daerah Kuching. Sekolah Antarabangsa St. Joseph ditutup 7 hari bermula 1 hingga 7 November ini. Ia susulan pengesanan kes COVID-19 yang membabitkan seorang pelajar yang disahkan positif selepas dijangkiti daripada ibunya. Dalam satu kenyataan rasmi, Ketua Pegawai Eksekutif CEO St. Joseph Private School Management Berhad, Christopher Chua berkata pihak sekolah sedang bekerjasama dengan erat bersama pihak berkuasa untuk mengambil langkah sewajarnya. Dalam pada itu, beliau berkata pihak sekolah telah memindahkan Pusat Pemeriksaan untuk International General Certificate of Secondary Education IGSE dan A-Level ke Sekolah Menengah Persendirian St. Joseph. Pemindahan itu dilakukan kerana pelajar yang positif tersebut tidak mempunyai sebarang kontak dengan para pelajar yang menduduki peperiksaan tersebut. Sejumlah 212 institusi pendidikan di daerah Kuching telah diarah tutup oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bermula 30 Oktober 2020 sehingga 13 November 2020 susulan pengisytiharaan Kuching sebagai zon merah COVID-19. Sementara itu, Pusat Beli Belah Wisma Sebekas ditutup 2 minggu bermula 2 hingga 16 November ini susulan pengesanan kes positif COVID-19 membabitkan salah sebuah premis perniagaan di aras 2 bangunan tersebut. Sehubungan itu, notis penutupan telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bagi membolehkan proses sanitasi dilakukan dalam tempoh tersebut. Setakat ini, penutupan membabitkan aras bawah sehingga tingkat 5. Sementara itu, menara pejabat di Wisma Sebekas masih beroperasi seperti biasa. KKM pada Isnin turut melakukan proses ujian saringan terhadap semua peniaga dan kaki tangan di aras bawah bangunan tersebut. Syarikat Pengurusan Wisma Sebekas WSMC akan membuat pembersihan permukaan dan sanitasi di seluruh blok membeli belah. Orang ramai disedatkan supaya tidak berkunjung ke kompleks tersebut sehingga tarikh berkenaan.
3 buah rumah musnah dalam insiden kebakaran awal pagi di Kampung Hile, Kabung pada Isnin. Menurut Pusat Gerakan Operasi Bomba dan Penyelamat Negeri, pihaknya menerima maklumat kejadian sekitar jam 4.47 pagi. Jurus menerima panggilan katanya sebuah jentera dengan kekuatan 7 anggota segera diatur gerak ke lokasi dari Balai Bomba dan Penyelamat Seratok. Setiba di lokasi, pasukan mendapati 3 buah rumah terbabit telah musnah sama sekali. Punca kejadian masih disiasat dan tiada sebarang kecederaan dilaporkan. Sementara itu, susulan insiden malang tersebut, Pusat Hikmat Adun Kabung tampil menghulurkan bantuan dengan segera. Ia bagi memastikan keluarga yang terjejas mendapat bantuan awal termasuk sumber kewangan dan keperluan makanan. Untuk 3 rumah yang hangus penuh, ia dah menyalurkan sumbangan pribadi, sumbangan adun pun berupa wang cash money lah, and then food basket. And then rumah yang kena tempias ada dalam 5 buah rumah yang kena tempias. Kita akan baik pulih segera gitulah, insyaAllah gitu. Dari segi dindingnya, ada atapnya hangus, kita tukar. Should be done by today, insyaAllah lah. Ia tindakan daripada Adun Kabung pun. Menurutnya, salah sebuah rumah yang musnah telah dimasukkan dalam senarai penerima program perumahan rakyat miskin Sarawak bagi fasa 1. Bertemu kembali. Tiada kata yang diungkapkan selain hanya rasa syukur sebaik menerima pemilikan sah tanah yang diduduki selama ini. Kegembiraan jelas terpancar pada wajah penerima di Majlis Penyerahan Surat Hak Milik Tanah di Kampung Rantau Panjang, Batu Kawah pada Isnin. Semua urusan dipermudah dan kini geran tanah sudah dimiliki dan ini kata salah seorang daripada 206 penerimanya. Dalam 20 lebih tahun dah, saya adalah semua yang telah oleh Jabatan dan Survey nak. Setidaknya yang sendiri macam nyukat, untuk macam memudahkanlah sedalah yang ialah kami pun rasanya saya dah turun naik ialah kerana adanya tok kira semua diri adanya dipermudahkan adanya lah. Walau bagaimanapun surat hak milik ini memang dapat dikeluarkan kerana keprihatinan kerajaan dia memang nak membantu rakyat. Maka inilah mereka tahu bahawa surat hak milik ini memang dikeluarkan untuk rakyat. Dia apabila sudah dikeluarkan, semua penduduk kampung yang menerima surat hak milik ini merasa gembira kerana mereka tahu ini adalah untuk kemudahan dan kesenangan anak-anak pada masa depan. Sementara itu, Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan mendedahkan seramai 206 penduduk menerima surat hak milik tanah di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri. Surat hak milik ini dikeluarkan di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah. Ia mempunyai keistimewaan. Pertama, kita tidak perlu bayar premium. Terus? Kedua, tak perlu bayar fees apapun iuran. Tempohnya adalah kekal. Setakat ini, katanya sebanyak 55,849 lot kediaman daripada 360 buah kampung di seluruh Sarawak telah disukat dan 50,517 daripadanya telah dikeluarkan surat hak milik. Persidangan hari pertama Dewan Rakyat bagi sesi mesyuarat ketiga, penggal ketiga Parlimen ke-14 dimulakan dengan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Dato' Azhar Azian Harun menasihatkan semua ahli parlimen supaya mengetepikan perbezaan dan perbalahan politik dalam memainkan peranan membendung pandemik COVID-19. Beliau turut mengingatkan semua ahli parlimen sama ada dari blok kerajaan maupun pembangkang bersatu hati dalam memainkan peranan itu demi keselamatan dan kesejahteraan semua pihak. Seperti mana ahli-ahli yang berhormat sedia maklum, perjuangan untuk mengekang penularan wabak COVID-19 di seluruh dunia termasuk Malaysia masih belum selesai. Ia sesungguhnya memberi kesan dan menjejaskan banyak pihak termasuk rakyat negara ini. Saya mengajak semua ahli yang berhormat tanpa mengira latar belakang dan khususnya fahaman politik, menepikan segala perbezaan dan perbalahan untuk bersatu padu dan bersatu hati memainkan peranan masing-masing dalam membantu kerajaan dan pihak-pihak berkuasa bagi membendung
wabak COVID-19. Katanya ia selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah baru-baru ini. Al-Zahar yang berkata demikian ketika pemasyuran daripada Yang di-Pertua Dewan Rakyat turut memaklumkan langkah berjaga-jaga diambil termasuk mengedarkan prosedur operasi standard SOP kepada semua ahli parlimen. Senator Ras Adiba Muhammad Razi mengesahkan bahawa seorang pegawai khasnya yang juga adik beliau disahkan positif COVID-19 dan sedang mendapatkan rawatan di Hospital Sungai Buloh. Sehubungan itu, Ras Adiba berkata beliau dan 10 lagi ahli keluarganya sedang menunggu keputusan ujian saringan COVID-19. Kenyataannya, beliau memohon maaf sekiranya telah menyusahkan mana-mana pihak susulan kejadian yang menimpa dirinya dan keluarga. Jelasnya, beliau reda dengan dugaan itu dan berharap agar Allah SWT melindungi semua dari wabak COVID-19. Terdahulu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Taqiyuddin Hassan mengusulkan agar persidangan hari pertama Dewan Rakyat ditangguh pada 1 tengah hari sebagai langkah berjaga-jaga berikutan penularan gelombang ketiga COVID-19 di negara ini. Susulan pembekuan program Malaysia Rumah Keduaku MM2H, kerajaan akan menilai dan kaji semula pelaksanaan program tersebut secara komprehensif. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, penilaian akan dijalankan terhadap program berkenaan termasuk semakan terperinci sejak ia dilancarkan pada 2002. Selain itu, penutupan sempadan negara serta kawalan kemasukan warga negara asing ke negara ini sejak tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP bermula pada 18 Mac 2020 yang lalu adalah masa terbaik bagi memberi peluang kepada kerajaan untuk menjalankan penelitian semula terhadap program ini yang mana ia tidak pernah melalui semakan terperinci sejak ia dilancarkan pada tahun 2002. Penelitian terperinci yang dijalankan ini merangkumi pelbagai aspek antaranya termasuklah kriteria, syarat-syarat dan insentif yang bersesuaian. Beliau berkata demikian ketika menjawab pertanyaan ahli Parlimen Petaling Jaya Maria Chin berhubung pembekuan program MM2H pada sidang Dewan Rakyat pada Isnin. Sementara itu, mengulas mengenai permohonan baharu MM2H, ini jawapan Nancy. Untuk makluman ahli yang berhormat, berikutan pembekuan program MM2H secara sementara ini, MOTEC selaku penyelaras kepada program MM2H tidak dapat meneruskan pemprosesan permohonan baharu. Hal ini mengambil kira pemprosesan permohonan MM2H ini juga melibatkan pelbagai kementerian dan agensi yang turut terlibat dengan keputusan pembekuan sementara tersebut. Katanya dokumen permohonan bagi penyertaan program MM2H yang belum diproses telah dipulangkan semula kepada pemohon serta mengambil kira bahawa kemungkinan akan diperkenalkan syarat dan terma program MM2H baharu apabila ia diaktifkan semula kelak selepas penelitian semula terhadap program ini selesai. Sebanyak 43,206 usahawan pelbagai sektor perniagaan telah mendapat manfaat pembiayaan tabung ekonomi kumpulan usaha niaga. Usaha niaga Tekun Nasional bernilai RM451.36 juta bagi tempoh pandemik COVID-19 bermula Mac lepas hingga 18 Oktober tahun ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi MIDEK Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tunku Jaafar berkata Tekun Nasional telah menerima sejumlah RM300 juta daripada kerajaan melalui pakej prihatin, PKS dan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana. Ini disalurkan sebagai pembiayaan mudah kepada usahawan yang terjejas menerusi program COVID Business Recovery Micro, CBRM dan Tekun Business Recovery Scheme, TBRS. Kementerian mengambil maklum panjang tempoh penularan wabak COVID-19 ini menjejaskan perniagaan bawah mikro dan informal dan usaha penjaja dan peniaga kecil. Justru itu, Kementerian telah mengeluarkan pelbagai bantuan kepada penjaja peniaga kecil melalui agensi pelaksana di bawah MIDEK seperti Tekun Nasional, SME Corp, SME Bank dan Bank Rakyat. Selain itu, Wan Junaidi berkata,
Agensi di bawah kementerian itu, SME Corp, turut menyediakan bantuan pembiayaan dan pembangunan untuk usahawan Bumiputera, termasuk program tunas usahawan belia Bumiputera, TUB di bawah inisiatif Penjana. Bantuan diberikan dalam bentuk latihan dengan geran memulakan perniagaan sehingga maksimum RM15,000 dan pemantauan perniagaan untuk tempoh selama 12 bulan. Setakat September tahun ini, seramai 765 peserta telah menyertai program tersebut. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan ahli Parlimen Jerai, Sabri Azid, mengenai jumlah bantuan yang telah dikeluarkan bagi membantu penjaja kecil sepanjang tempoh COVID-19. Cadangan pengeluaran simpanan akaun 1 pencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP disokong oleh Perubahan Kebangsaan Pekerja Berkemahiran. Menurut perubahan itu, pencarum seharusnya diberi kebenaran untuk berbuat demikian bagi membantu mereka yang mengalami masalah kewangan. Setiausaha Agongnya Muhammad Rizan Hassan berkata, wang itu akan dapat digunakan sebagai sokongan kepada pendapatan tetap golongan pekerja berkemahiran yang menerima kesan negatif akibat penularan COVID-19 dalam negara. Beliau berkata langkah itu dilihat dapat membantu golongan pekerja khasnya di sektor perkilangan yang ramai. Katanya golongan itu kini tidak lagi dapat membuat kerja lebih masa, malah ada yang terpaksa diberhentikan akibat penutupan atau pengecilan operasi kilang. Muhammad Rizan dalam satu kenyataan berkata, beliau berharap kelonggaran pengeluaran wang syaruman KWSP akaun 1 dapat diberikan bagi meringankan bebanan yang sedang ditanggung golongan pekerja berkenaan. Selain itu, katanya tindakan tersebut akan mampu memberi sedikit motivasi kepada pencarum agar merancang sesuatu demi meneruskan kelangsungan kehidupan mereka. Bagaimanapun, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada Jumaat yang lepas dilaporkan berkata sukar bagi kerajaan membenarkan pengeluaran dari akaun 1 caruman itu walaupun beliau sedar ada cadangan mengenainya kerana beliau berpandangan jika dibenarkan ramai yang akan berhadapan dengan masalah lain pula di masa hadapan. Bertemu kembali. Baik, sedikit perkembangan dunia. Arab Saudi telah membuka pintu masuk sempadannya untuk membenarkan jemaah Islam menunaikan ibadah umrah di negara berkenaan. Jemaah umrah mula tiba di Tanah Suci pada 1 November apabila Arab Saudi mula melonggarkan syarat sekatan COVID-19. Pesawat pertama yang membawa 400 jemaah dari Pakistan dan Indonesia mula mendarat di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz pada hari Ahad. Terlebih dahulu, semua penumpang telah membuat saringan pemeriksaan kesihatan dan ketibaan para jemaah dari luar negara perlu menjalani kuarantin selama 3 hari sebelum mereka dibenarkan masuk ke Masjidil Haram di Mekah. Hanya jemaah umrah yang berusia 18 hingga 50 tahun boleh mengambil bahagian dalam melakukan umrah dan ia terhad kepada 20,000 orang sehari. Pada Ahad, Arab Saudi telah melaporkan sejumlah 347,282 kes COVID-19 dan kematian dianggarkan sebanyak 5,402 orang. Kita beralih ke perkembangan sukan. Pemain prolifik Kuching FA Joseph Kalangti mengakui pasukannya berhadapan cabaran sukar dalam kejohanan Piala Malaysia selepas diundi bertemu juara musim lalu Johor Darul Takzim. Menurut bekas pemain kebangsaan itu, beliau percaya akan kemampuan rakan-rakan sepasukannya untuk memberikan saingan kepada mana-mana pasukan yang akan ditemui. Kalah mati dalam kejohanan TM Piala Malaysia musim ini katanya akan menyukarkan mana-mana pasukan, tetapi Joseph yakin Kuching FA mampu mencipta kejutan dalam perlawanan pembukaan yang akan berlangsung pada 6 November ini. Keputusan undian yang dilakukan oleh Ketua Pegawai Eksekutif MFL, Dato' Abdul Ghani Hassan menyaksikan juara bertahan Johor Darul Takzim JDT bakal berdepan wakil Liga Premier Kuching FA. Tuah ayam nampak di kaki tuah manusia, siapa yang tahu. Pasukan Kuala Lumpur lebih tersenyum apabila mendapat slot bye selepas diundi bertemu Sabah. Pasukan Sabah yang tidak terlibat dalam saingan TM Piala Malaysia pada kali ini terpaksa akur susulan tidak mendapat pelepasan keluar dari Majlis Keselamatan Negara MKN berikutan kebimbangan peningkatan kes COVID-19 di negeri itu. Dan berikut adalah keputusan undian pasukan-pasukan yang lain.
Baik, laporan itu tadi mengakhiri utama pada malam ini. Saya Lukman Muhammad. Dan saya Zazizah Awang. Salam hormat dan selamat malam.